Assalamualaikum dan salam ceria. Bersama dengan saya, Puan Maya Sofa binti Ismail selaku penyelaras penasihatan akademik Politeknik Port Dickson dalam bengkel transformasi sistem penasihatan akademik dan modul inspirasi diri. Bengkel ini bertujuan untuk menerangkan kepada pelajar berkaitan sistem akademik dan bagaimanakah modul inspirasi diri dapat diimplementasikan dalam kehidupan anda sebagai seorang pelajar. Sebagai pelajar Politeknik Port Dickson, wajarlah pelajar mengetahui visi dan misi Politeknik Port Dickson. Visi Politeknik Port Dickson adalah untuk menjadi institusi Tibet yang unggul bertaraf global. Manakala misi Politeknik Port Dickson antara lainnya adalah untuk menghasilkan graduan Tibet yang berkualiti, holistik dan seimbang serta berkiri keusahawanan bagi memenuhi keperluan negara. Apakah itu Tibet? Tibet adalah singkatan daripada Technical and Vocational Education Training ataupun lebih dikenali sebagai pendidikan dan latihan teknikal dan vocasional. Graduan Tibet ini sangat penting kepada industri kerana kemahiran-kemahiran yang ada dapat memenuhi keperluan industri buat masa kini. Industri menyediakan peluang pekerjaan yang luas kepada graduan Tibet di mana kemahiran-kemahiran yang ada ini juga dapat digunakan oleh graduan untuk mencipta peluang-peluang pekerjaan seperti perniagaan. Skop Tibet Malaysia adalah menekankan kepada kemahiran praktikal, psikomotor dan juga latihan industri. Bagi memenuhi keperluan ini, sistem penasihatan akademik membantu para pelajar mengenal pasti potensi diri dan juga kemahiran-kemahiran yang ada. Melalui modul inspirasi diri MIND, para pelajar dapat mengetahui apakah potensi diri yang ada pada diri mereka dan bagaimanakah mereka boleh menunjuk semangat dan keyakinan diri bagi meneruskan kehidupan di Politeknik sehingga tamat pengajian. Again. Apa khabar pelajar sekalian? Bertemu kita kali ini dalam bengkel transformasi sistem penasihatan akademik dan juga modul inspirasi diri. Kali ini pelajar akan dibawa untuk mengenali dengan lebih dekat lagi apakah itu sistem penasihatan akademik dan bagaimanakah ianya boleh berperanan membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar. Dan tidak lupa juga kita melihat bagaimana modul inspirasi diri MIND dapat membantu menyuntik semangat keyakinan dalam diri pelajar. Bengkel transformasi sistem penasihatan akademik SPARK dan juga modul inspirasi diri MIND diadakan bagi membantu melengkapkan pelajar dengan pembangunan akademik dan juga sasiah diri. Sebelum itu, mari kita imbas kembali berkenaan dengan visi dan misi Politeknik Port Dickson. Visi dan misi Politeknik Port Dickson menekankan penghasilan graduan TVET yang bertaraf global. Sejajar dengan itu, visi SPARK melahirkan graduan yang berkualiti, cemerlang dan berketerampilan. Manakala misi SPARK pula adalah untuk membentuk potensi diri pelajar dari segi akademik dan sasiah, mengenal pasti kemahiran-kemahiran insaniah yang ada pada diri pelajar. Seterusnya adalah memperkasakan pelajar untuk berdaya saing melalui perkongsian ilmu sama ada di dalam politeknik maupun di luar. Dan akhir sekali adalah menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat yang boleh pelajar-pelajar ikuti sepanjang pengajian di Politeknik Port Dickson. Apakah pula objektif SPARK? SPARK diwujudkan supaya
Penasihat akademik dapat membantu pelajar dari segi merancang pengajian dan juga aktiviti ke arah meningkatkan pencapaian akademik dan potensi pelajar. Dan juga mempelbagai kemahiran dan merangka strategi pembelajaran bagi mencapai matlamat pelajar daripada segi akademik, kehidupan maupun kerjaya. Dan akhir sekali, objektif SPARK adalah memberi pendedahan mengenai laluan kerjaya yang sesuai dengan kursus yang pelajar ambil di Politeknik. Apakah ciri-ciri graduan cemerlang? Kita ingin melahirkan para pelajar yang bukan sahaja berkualiti cemerlang, malah berketerampilan supaya dapat menjadi model insan yang bertaraf global. Bagaimana nak melahirkan ciri-ciri graduan cemerlang? Pertama sekali, pelajar perlulah cemerlang akademik. Barulah dinamakan graduan. Walaupun pelajar-pelajar hebat daripada bidang yang lain, tetapi sekiranya tidak cemerlang dalam akademik, maka tidak boleh dipanggil graduan cemerlang. Yang kedua, sasiah dan kepribadian mestilah unggul. Bagi melengkapkan kecemerlangan dan kualiti seseorang graduan, akhlak dan pribadi para pelajar perlulah berada di tahap yang terbaik. Selain daripada itu, kemahiran insaniah juga dapat membantu pelajar bukan sahaja ketika pengajian tetapi apabila melangkah ke alam kerjaya, di mana kemahiran insaniah ini akan membantu pelajar dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Selain daripada itu, kemahiran komunikasi juga memainkan peranan penting bagi memastikan jaringan network ataupun jaringan sosial para pelajar dengan orang lain dapat dijalinkan dengan lebih baik dan juga perkongsian ilmu dapat disebarluaskan bukan hanya di dalam kelompok yang tertentu. Bagaimana pula dengan keterampilan diri? Keterampilan diri adalah imej para pelajar, di mana keyakinan daripada pihak luar adalah bermula daripada gambaran yang dilihat pada diri para pelajar. Jadi, perlulah para pelajar sentiasa menjaga keterampilan untuk mendapat kepercayaan orang ramai. Walaupun para pelajar cemerlang dalam akademik, mempunyai akhlak dan pribadi yang baik, mempunyai multi-skill, kemahiran insaniah yang pelbagai dan juga bijak berkata-kata dan mempunyai imej yang sangat disukai ramai. Namun sekiranya dalam jiwa pelajar tidak ada wawasan untuk memajukan diri ke arah yang lebih baik, maka ciri-ciri graduan cemerlang itu tidak dapat dilaksanakan ataupun berkembang secara berterusan. Paparan ini menunjukkan keperluan PLO ataupun Program Learning Outcome untuk ITEK, di mana persijilan ITEK ini hanya diberi kepada program-program kejuruteraan, manakala program Jabatan Perdagangan pula adalah di bawah MQA. Bagi ITEK terdapat 12 kriteria yang diambil kira bagi memastikan persijilan tersebut dapat dipenuhi. Paparan ini pula adalah berkaitan dengan SPMP, di mana para pelajar perlulah mengetahui bagaimana untuk melayari SPMP kerana banyak maklumat-maklumat atau info-info yang disampaikan melalui atas talian. Seterusnya, e-learning. E-learning ini adalah merupakan medium formal untuk pelajar menghantar tugasan. Jadi para pelajar perlulah mengikuti pembelajaran dan menghantar tugasan mengikut medium yang ditetapkan. Taking mind ataupun taking aktiviti pelajar sepanjang pengajian yang telah disusun bermula minggu transformasi siswa sehinggalah pelajar tamat pengajian. Taking ini telah dikategorikan mengikut semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 dan akhirnya semester 5. Taking ini bertujuan untuk membantu pelajar merancang pengajian dan akademik secara lebih tersusun. Dan ini boleh dijadikan sebagai panduan untuk pelajar bagi membuat tindakan dan juga rujukan pada masa akan datang. Sebaik sahaja tamat bengkel ini,
para pelajar akan melengkapkan aktiviti yang disediakan. Di antaranya adalah Mind Diary. Mind Diary adalah merupakan inspirasi daripada modul Mind. Dan bagaimanakah cara untuk melengkapkan Mind Diary ini? Mari ikuti saya. Okey, sekarang kita akan bersama dalam menghasilkan modul inspirasi diri versi individu. Paparan ini menunjukkan perancangan aktiviti yang diaspirasikan daripada modul Mind dan juga sistem penasihatan akademik. Takvim Mind telah dibangunkan dan direka bentuk bagi membantu para pelajar melengkapkan aktiviti mingguan agar lebih bermanfaat dan juga tersusun. Takvim ini boleh dijadikan panduan dan rujukan untuk semua pelajar politeknik bermula semester 1 sehinggalah semester 5. Setiap semester mempunyai agenda takvim yang berbeza mengikut keperluan semester masing-masing. Seperti yang kita maklum bahawa sistem penasihatan akademik ini adalah menekankan mengenai pembelajaran dan pencapaian akademik di mana para pelajar akan dibantu oleh seorang penasihat akademik yang akan bersama dengan para pelajar sepanjang pengajian. Modul inspirasi diri ini ibarat kamus pelajar di mana pelajar boleh merujuk. Di dalamnya terdapat perkongsian dan juga ilmu-ilmu yang dapat membantu meningkatkan semangat juang dan juga membantu meyakinkan kita untuk lebih bersedia berhadapan dengan cabaran-cabaran yang mendatang. Saya percaya pelajar-pelajar telah pun ada takvim Mind dan saya mengharapkan pada ketika bengkel ini para pelajar boleh ambil takvim tersebut buku Mind tersebut dan bolehlah membuka helaian demi helaian. Dan kalau para pelajar buka pada helaian di hadapan sekali, di sini terdapat biodata diri di mana para pelajar dikehendaki untuk melengkapkan biodata ini dan jangan lupa letak gambar sekali supaya sekiranya buku Mind ini hilang, masih ada lagi peluang untuk pelajar mendapatkannya semula dan mudah orang yang menjumpai buku tersebut untuk memulangkan kepada tuannya. Sekiranya ada para pelajar yang tidak memiliki lagi buku Mind ini, para pelajar bolehlah melayari iPad di SPMP di mana terdapat soft copy di dalam iPad. Pada helaian seterusnya, para pelajar dikehendaki untuk mengisi matlamat dan impian ketika bermula pengajian di Politeknik. Pada ketika ini, para pelajar belum merasai kesukaran, kepahitan ataupun cabaran sepanjang pengajian. Jadi, apakah matlamat dan impian pelajar ketika pelajar belum lagi mengenali Politeknik Port Dickson dengan lebih dekat lagi? Nyatakan dalam buku ini matlamat pelajar daripada segi kehidupan, kerjaya dan juga akademik. Ini adalah merupakan contoh yang saya letakkan di mana saya nyatakan bahawa matlamat hidup saya ialah ingin berjaya. Apabila saya masuk ke Politeknik, saya ingin berjaya. Bahagia dunia dan akhirat selain membahagiakan ibu bapa. Dan juga daripada segi cita-cita pula, saya ingin berjaya dalam kerjaya. Sebagai pelajar, saya ingin berusaha bersungguh-sungguh supaya dapat keluar menjadi pelajar terbaik. Dalam buku Mind juga, para pelajar akan dapat melihat jadual ini. Jadual ini adalah merupakan domain buku Mind yang telah disusun mengikut tajuk-tajuk tertentu merujuk kepada keperluan para pelajar. Di mana semua domain-domain ini sangat sesuai kepada pelajar mengikut semester.
daripada domain mind tersebut, saya bangunkan satu aktiviti yang merangkumi domain tersebut yang sesuai dijalankan ataupun sesuai pada pelajar semester 1. Di mana di antara aktiviti-aktivitinya adalah berkaitan dengan mewujudkan minda yang positif. Daripada domain tersebut, kita bangunkan pula slot aktiviti yang bersesuaian dengan diri pelajar mengikut semester. Dan ini adalah merupakan contoh aktiviti semester 1 di mana untuk pelajar-pelajar semester 1 kita tekankan pada asasnya iaitu minda yang positif. Para pelajar perlulah ada minda yang positif supaya lebih berkeyakinan dan lebih bersemangat. Selain itu, daripada domain tersebut, kita bangunkan pula aktiviti-aktiviti yang sesuai mengikut semester. Dan ini adalah paparan khusus untuk aktiviti semester 1. Di mana aktiviti untuk pelajar semester 1 adalah berkisar inspirasi dan motivasi diri. Bagaimana untuk mempunyai minda yang positif. Bagaimana SWOT dapat mempengaruhi pelajar dalam pembelajaran dan juga kehidupan. Dan bagaimana untuk memastikan kita mempunyai cara belajar yang betul. Dan melalui aktiviti program semester 1 ini juga, kita ingin mengenal pasti potensi diri yang ada pada diri pelajar. Selain daripada itu, fokus utama kita ialah untuk memastikan kita dapat memperolehi kejayaan bagi setiap semester. Jadi, kita perlulah mengetahui apakah target kita bagi setiap semester supaya kita terus berjuang dan tidak mudah putus asa. Dan ujian psikometrik ini yang para pelajar saya percaya telah pun laksanakan pada minggu pertama iaitu untuk mengenal potensi diri pelajar, mengenal personaliti diri pelajar dan juga untuk mengenal apakah kerja yang sesuai dalam diri pelajar. Semuanya adalah berdasarkan daripada soalan-soalan yang pelajar-pelajar jawab. Okey, bagaimana kita nak melengkapkan Mind Diary ini? Mind Diary ini adalah garapan daripada modul Mind. Para pelajar bolehlah membuat Mind Diary ini menggunakan PowerPoint ataupun menulis seperti diary konvensional. Okey, kita lihat minggu by minggu. Apakah yang perlu dilakukan oleh pelajar? Melalui aspirasi modul Mind, pada minggu MTS, kita tetapkan pelajar supaya memikirkan perjalanan menuju IPT adalah perjalanan merupakan satu perjuangan. Kita tidak mahu gagal. Kita tidak mahu berpatah balik. Jadi, pelajar-pelajar perlu ada matlamat dan impian apabila melangkah kaki ke pusat pengajian tinggi. Jadi, pada minggu MTS, apa yang perlu pelajar buat adalah pelajar mengenali diri pelajar. Jadi dalam Mind Diary ini, para pelajar perlu lengkapkan biodata diri. Mungkin ada biodata diri yang lebih lagi yang mungkin para pelajar ingin kongsikan adalah dialu-alukan. Ini hanyalah sebagai contoh sahaja. Dan jangan lupa letak gambar selfie para pelajar di sini. Kerana gambar tersebut boleh menceritakan pelbagai perkara tentang diri pelajar. Seterusnya, ini adalah contoh matlamat dan impian saya berada di politeknik supaya memudahkan para pelajar untuk mengisi aktiviti kerana selepas sahaja tamat penerangan saya berkaitan dengan Mind Diary ini, pelajar-pelajar akan menjawab aktiviti-aktiviti yang telah disediakan, di antaranya adalah untuk membangunkan Mind Diary sendiri. Jadi bagaimanakah kita nak menulis matlamat dan impian? Jadi matlamat yang pertama adalah berkaitan dengan akademik. Matlamat yang kedua adalah berkaitan dengan co-curriculum kita. Kita tidak mahu hebat sahaja dalam bidang kurikulum, kita juga nak hebat dalam bidang co-curriculum. Itu adalah matlamat utama kita. Impian kita pula ialah kita mengharapkan impian kita ni bukanlah sekadar angan-angan. Kita mengharapkan impian itu menjadi kenyataan. Jadi
Apa yang perlu pelajar impikan? Apakah yang perlu diangan-angankan? Jadi sudah pastilah sebagai seorang pelajar, pelajar ingin tamat pengajian tepat pada masanya dan mungkin mendapat anugerah-anugerah dalam pembelajaran. Selain daripada itu, saya percaya semua pelajar mengimpikan menghadiri suasana convocation yang disaksikan oleh ibu bapa. Dan ini adalah merupakan contoh yang saya berikan. Dan mungkin pelajar-pelajar ada idea lain yang bersesuaian bagi memenuhi keperluan matlamat dan juga impian pelajar berada di politeknik. Kita beralih pula kepada minggu seterusnya. Ya, saya terus melompat kepada tajuk proses mengenal diri dan membina matlamat kerana ujian inventory tersebut telah pun dilaksanakan oleh pegawai psikologi. Jadi kita terus pergi kepada proses mengenal diri dan membina matlamat yang sepatutnya perlu pelajar buat pada minggu kedua. Jadi pada minggu pertama yang kita dah lihat sebentar tadi adalah pelajar baru berfikir apakah matlamat, baru berfikir apakah impian-impian selama ini. Tetapi pada minggu kedua, apa yang pelajar buat ialah pelajar telah pun mengenal diri pelajar. Pelajar telah pun mengikuti kuliah dan pastinya perasaan para pelajar berkobar-kobar ya untuk terus mendalami ilmu kerana ilmu-ilmu ataupun kursus-kursus yang pelajar ambil di politeknik ini adalah kursus-kursus separa kemahiran yang mana ianya sangat menarik. Kita bukan hanya terhad di bilik kuliah tetapi kita juga turun pandang untuk melakukan kerja. Jadi pada minggu kedua para pelajar cerminlah diri dan lihatkah apakah ikon yang mewakili diri pelajar setelah 2 minggu berada di politeknik? Adakah pelajar masih lagi kemurungan? Ataupun masih lagi bersedih? Teringat family di kampung, tak pernah berjauhan, tak pernah berdikari. Ataupun pelajar sentiasa happy, sentiasa riang gembira kerana dapat berkenalan dengan ramai kawan daripada pelbagai tempat dan juga latar belakang. Dan itu adalah merupakan satu perkara yang sangat menarik. Ataupun kemungkinan pelajar begitu teruja kerana mendapati kursus-kursus yang ditawarkan sangat-sangat menarik. Jadi, tunjukkan perasaan pelajar ketika ini. Pelajar boleh gunakan emoji, tak perlulah nak selfie. Okey, jadi apakah contoh bila minggu kedua kita dah setkan matlamat kita. Kalau pada minggu pertama kita hanya nyatakan secara asas saja matlamat kita dan juga impian-impian. Tetapi pada minggu kedua kita telah fokus matlamat kita terhadap akademik, terhadap kerjaya dan juga terhadap kehidupan. Dan ini adalah contoh yang saya berikan untuk membantu para pelajar bagi melengkapkan matlamat akademik, kerjaya dan juga kehidupan. Seterusnya, kita lihat pada minggu seterusnya iaitu analisis SWOT. Apakah yang dimaksudkan analisis SWOT ini? Di mana analisis SWOT ini pelajar akan buat pada minggu keempat. Kerana pada minggu ini adalah minggu ketiga dan kita sedang berada dalam bengkel transformasi Mind dan Spark. Jadi pada minggu ini kita hanya fokus untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah ditetapkan dalam bengkel transformasi ini. Pada minggu keempat kita beralih pula kepada analisis SWOT. Ya, analisis SWOT adalah berkaitan dengan kita mencari identiti dalaman dan luaran kita. Kita nak lihat apakah kekuatan yang ada daripada kita. Ini adalah saya berikan contoh, katakan para pelajar menjadi ketua, dipercayai oleh kawan-kawan. Jadi itu adalah kekuatan diri pelajar di mana pelajar mempunyai ciri-ciri pemimpin yang disukai ramai. Dan kelemahan, apakah kelemahan para pelajar? Mungkin daripada banyak-banyak kekuatan dan kelebihan, mungkin ada sedikit kelemahan. Sebagai contohnya, suka tidur. Kan? Itu kita anggap kelemahan. Dan mungkin kat sini pula saya tunjukkan contoh ialah kelemahan pelajar ialah tidak dapat mengawal kebisingan apabila berdiskusi dengan kawan-kawan. Jadi pelajar-pelajar tak selesa apabila rakan-rakan satu kumpulan bising. Ya, nah,
Jadi itu adalah satu kelemahan. Juga boleh kita letakkan. Peluang. Peluang ialah apa perkara yang pelajar-pelajar rasa pelajar boleh menonjolkan diri. Ya? Contohnya ialah berpeluang untuk menunjukkan kehebatan dalam bidang komunikasi ataupun memberi syarahan, memberi taklimat dan sebagainya kerana pelajar sangat suka bercakap kan. Itu juga merupakan peluang. Ancaman. Ancaman ialah apa yang menyekat daripada minat ataupun kelebihan kita itu untuk disebarluaskan. Ya? Contohnya hilang fokus. Pelajar hebat, ya, seorang pelajar yang hebat tetapi tak boleh bekerja dalam keadaan yang terlalu lama. Jadi menjadikan hilang fokus. Itu dianggap sebagai satu ancaman, ya, kerana menjadikan kerja yang dilakukan tidak konsisten. Okey, seterusnya kita lihat pula pada minggu seterusnya, iaitu minggu seterusnya adalah pada minggu yang kelima, iaitu iSmart. iSmart adalah untuk mengenal pasti potensi diri pelajar. Di mana iSmart ini adalah tugasan-tugasan yang mungkin boleh dicongkil oleh penasihat akademik, pensyarah kursus ataupun pelajar juga boleh mengenal pasti potensi diri. Bagaimana cara nak mengenal pasti? Kita perlulah berani untuk mencuba. Jangan takut gagal kerana kita tidak tahu sama ada kita boleh ataupun sebaliknya. Ya, jadi iSmart adalah satu program untuk mengenal pasti potensi diri pelajar. Kerana kemahiran insaniah ini, ya, soft skill ini sangat penting, bukan sahaja untuk pelajar ketika pengajian, iaitu boleh membantu pelajar untuk menyiapkan tugasan, membuat projek dan juga untuk membuat kerja-kerja yang lebih besar tanggungjawabnya, tetapi sangat membantu ketika pelajar mula melangkah ke alam pekerjaan. Okey, ya. Ini adalah sebagai contohnya, ya. Di sini saya letakkan kemahiran insaniah adalah komunikasi. Di mana bagaimanakah para pelajar berkomunikasi dengan rakan-rakan? Adakah berkomunikasi tak pernah bercakap, ya? Hanya pakai mesej je. Apa-apa pun disampaikan secara mesej ataupun panggilan telefon kerana tidak mempunyai kekuatan untuk berhadapan dengan kawan-kawan. Ada orang macam ni. Ataupun menggunakan rakan yang lain untuk menyampaikan mesej kita. Jadi adakah para pelajar di antara golongan ini ataupun selain daripada ini? Jadi di sini untuk aktiviti ini para pelajar dikendaki untuk nyatakan apakah kaedah komunikasi yang pelajar paling selesa dan juga tidak selesa dan berikan sebabnya mengapa. Dalam Mind Diary, iaitu aktiviti yang bakal pelajar lengkapkan nanti, ada beberapa topik yang tidak saya masukkan dalam Mind Diary, tetapi saya alu-alukan untuk pelajar menambahkan, ya, sekiranya merasakan perkara itu sangat menarik dan sangat cantik untuk dimasukkan di dalam Mind Diary. Seterusnya adalah berkaitan dengan target HPNM. Di mana target ini adalah target pelajar setiap semester sebelum menghadapi peperiksaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahawa kita ada hala tuju dan wawasan yang jelas bagi setiap semester. Kita tak nak hanya berlapang dada, gagal-gagal lah, dapat A lah, cukup makan lah. Kita tidak mahu. Kerana kena ingat, Politeknik ingin melahirkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri pelajar TVET yang berkualiti bertaraf global. Jadi kita perlulah memberi kerjasama, komitmen yang padu bukan sahaja untuk organisasi dan institusi tetapi juga pulangan untuk kita pada masa hadapan nanti. Okey, ini adalah contohnya. Apakah target kita untuk semester 1? Maknanya bila pelajar memasuki semester 2, apakah target pelajar untuk semester 2, semester 3 dan seterusnya. Ya? Dan apakah PNM dan HPNM yang ingin saya perolehi? Okey, bagaimana cara untuk mengira PNM, purata nilai
mata pelajar ini. Jadi di sini para pelajar boleh berbincang dengan penasihat akademik masing-masing supaya pelajar tahu apakah kursus yang perlu diberi perhatian. Ya, kursus yang perlu diberi perhatian lebih adalah kursus yang mempunyai mata jam kredit yang tinggi. Ya, mata jam kredit yang rendah tidak mempengaruhi sangat kita punya PNM, tetapi mata jam kredit yang tinggi sangat-sangat mempengaruhi. Jadi bolehlah berbincang dengan penasihat akademik bagaimana untuk mengira PNM dan juga HPNM. Okey, seterusnya adalah perancangan pembelajaran. Ya, perancangan pembelajaran. Kita tahu apabila kita masuk ke institusi pengajian tinggi di mana ianya adalah sistem semester berbeza dengan sekolah sistem penggal, kita perlu sentiasa bergerak aktif, sentiasa selangkah ke hadapan kerana peredaran masa begitu cepat berlalu. Kita tidak mahu ketinggalan kerana orang yang selalu membazir masa adalah orang yang rugi. Okey, apakah perancangan pembelajaran yang baik yang perlu pelajar ikuti? Pertama sekali, kita ada Kudran COVID ini iaitu perancangan semester di mana ia terdiri daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan akademik dan juga bukan akademik, ya, di mana para pelajar boleh nyatakan apakah perkara penting, ya, dan segera yang perlu dilakukan. Ini adalah sebagai contohnya lah dalam bidang akademik, perkara segera yang perlu dilakukan adalah untuk menguasai semua subjek. Ya, sebagai contohlah. Dan apakah perkara penting yang tidak segera? Contohnya lah pelajar-pelajar nak pergi ke latihan industri, lambat lagi nak pergi semester 4 kan. Jadi ianya tidak perlu untuk kita nak survey kat mana tempat sesuai nak buat latihan industri pada semester 1 ini. Lambat lagi. Jadi kita boleh delay lagi. Ya. Okey. Kemudian perkara tidak penting. Lebih tidak penting ni lebih kepada emosi atau dalaman kita. Contohnya ialah selalu terganggu waktu belajar dan ulang kaji. Mungkin rakan-rakan selalu mengganggu ataupun bunyi bising. Jadi tidak penting dan segera ialah pelajar-pelajar nak mengulang kaji pelajaran. Ya. Maksud pelajar ni selalu terganggu. Kemudian tidak segera dan juga tidak penting iaitu mengikuti pengembangan di media sosial, sama ada kita nak borak-borak dengan kawan, kita nak lepak-lepak ke, itu adalah satu perkara yang tidak penting dan tidak mendatangkan sebarang kaedah untuk diri kita. Ya, jadi tidak perlu segera dilakukan. Nah, bila kita ada masa terluang, telah siap projek dan siap tugasan, barulah kita laksanakan keinginan kita untuk berborak-borak ke, bersantai-santai, ya, bersembang-sembang dengan kawan-kawan. Okey, seterusnya adalah pada minggu yang ke-8 adalah pengurusan masa. SLT ini adalah student learning time. Ya, apakah pengurusan masa student learning time dan juga learning outcome, ya. Jadi pengurusan masa ini adalah penting untuk para pelajar supaya dapat kita membahagikan masa dengan sebaik mungkin di antara untuk mengulang kaji pelajaran, untuk menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan dan juga untuk bersiap sedia untuk berhadapan dengan test, kuis maupun peperiksaan akhir, ya. Jadi kita kena ada satu rangka kerja yang sistematik supaya kita akan dapat melihat perkembangan kemajuan prestasi akademik kita secara berterusan. Okey, seterusnya adalah gaya pembelajaran. Okey, gaya pembelajaran ini adalah berkaitan dengan apakah ciri-ciri belajar yang para pelajar ada. Di mana terdapat 3 jenis gaya pembelajaran, adakah berdasarkan visual, iaitu pelajar suka menggunakan melihat, ya, belajar dengan cara melihat. Audio, belajar dengan cara mendengar. Kinestetik, belajar dengan cara melaksanakannya. Maksudnya kalau tak buat, pelajar tak berapa faham. Ya, ada orang dia perlu tengok, dia perlu lihat, barulah dia faham. Ada orang dia perlu dengar dengan teliti, barulah faham. Dan ada juga orang yang dia perlu buat kerja itu sendiri, baru dia faham bagaimanakah kaedah yang perlu dilakukan. Jadi pada peringkat permulaan ini, saya nak lihat pelajar lihat pada diri masing-masing
rasa-rasanya lah apakah gaya pembelajaran pelajar. Ya? Kemudian nyatakan sebab kenapa pelajar pilih gaya pembelajaran tersebut. Okey, seterusnya adalah kenali gaya belajar. Okey, kalau para pelajar rujuk dalam modul Mind, kalau tadi saya minta pelajar pilih sendiri gaya belajar berdasarkan pada pemahaman pelajar terhadap diri masing-masing. Tetapi selepas ini, iaitu sekarang ini pula, pelajar perlu jawab soal selidik VALS ini dan kena pasti daripada soal selidik itu apakah dapatan yang menunjukkan pelajar sebenarnya dalam kategori yang mana satu. Ya, pelajar boleh rujuk buku Mind muka surat 71 hingga 74. Okey, apakah gaya pembelajaran pelajar? Setelah pelajar menjawab soal selidik, ya, dan pelajar lihat apakah jawapan ya ataupun keputusan akhir daripada soal selidik itu, di mana jawapan-jawapan yang diberi itu akan membawa pelajar kepada gaya pembelajaran pelajar yang sebenarnya. Jadi, adakah gaya pembelajaran pelajar itu sama dengan gaya pembelajaran yang telah pun pelajar pilih pada awal tadi? Sekiranya sama, maknanya tahniah, para pelajar memang hebat dan memang memahami tentang diri masing-masing. Tetapi sekiranya tidak sama, kemungkinan pelajar mempunyai dui, ya, mempunyai lebih daripada satu kelebihan gaya pembelajaran. Jadi itu bukanlah merupakan satu, orang kata, keburukan, ya, itu merupakan satu kelebihan. Okey, seterusnya teknik pembelajaran, ya. Teknik pembelajaran adalah kita selalu lihat pelajar ada yang belajar suka mendengar radio, ada yang belajar suka menonton TV. Ya, dia tengah belajar ni tapi mata tengok TV. Ya, tapi tangan tetap buat kerja. Ada juga pelajar suka belajar dengan menulis balik apa yang dia belajar. Ya, menulis semula, membuat nota ataupun membuat mind map, ya, ringkasan-ringkasan ataupun mencipta formula-formula untuk memudah ingat poin-poin penting. Ya, ada juga pelajar suka teknik belajar dengan berbaring sambil membaca buku. Ya, tergolek-golek atas katil, harap-harap tidaklah tertidur kan. Ada gaya belajar yang pelbagai. Jadi, kena pasti apakah teknik belajar para pelajar. Kalau katakan teknik pelajar tidak ada saya paparkan di sini, mungkin para pelajar boleh share, boleh kongsi teknik yang para pelajar amalkan. Ya. Kemudian nyatakanlah kenapa teknik tersebut dipilih. Contohnya para pelajar ni memang suka belajar dengan mood buku keliling. Semua buku keliling. Semua nak dirujuk, kiri kanan nak dirujuk. Ada para pelajar macam tu. Ada para pelajar juga suka belajar dengan cara mengingat. Kan? Dia menghafal. Jadi para pelajar boleh kongsikan bagaimanakah kaedah pembelajaran pelajar. Okey, seterusnya adalah kenali teknik belajar. Sama seperti gaya belajar tadi, para pelajar pula dikendaki untuk mengenali teknik belajar melalui soalan-soalan yang diberi. Jadi, jawab soalan yang diberi, lihatkan refleksi proses pembelajaran. Adakah pelajar lebih sesuai belajar dengan kaedah yang bagaimana. Jadi, rujuk pada buku Mind muka surat 76. Okey, seterusnya selepas teknik pembelajaran kita beralih kepada aktiviti. Para pelajar didedahkan dengan pelbagai program ketika berada di Politeknik, di mana sepanjang pengajian di Politeknik kita akan menyediakan pelbagai program-program, sama ada program akademik maupun bukan akademik. Okey, tidak lain tidak bukan adalah untuk memperkasakan jiwa pelajar, untuk menambahkan lagi ilmu yang ada pada diri pelajar, ya, untuk meningkatkan jati diri dalam diri pelajar.
Jadi kena pasti apakah aktiviti-aktiviti yang pelajar ikuti bersama. Dan katakanlah pada masa kini kita berada dalam norma baru di mana pembelajarannya boleh dikatakan 100% adalah online. Jadi kena pasti adakah aktiviti-aktiviti yang dianjurkan yang perlu pelajar sertai secara online. Contohnya katakan pengukuhan kalkulator itu adalah berkaitan akademik, dianjurkan secara online. Ya, itu adalah satu aktiviti yang perlu pelajar tulis. Ataupun pelajar mengikuti pembelajaran online berkenaan dengan stres. Stres ni adalah aktiviti bukan akademik. So, itu adalah juga aktiviti yang telah pun pelajar ikuti ketika berada di politeknik. Jadi saya nak pelajar kena pasti sepanjang pelajar berada di politeknik ini selama 3 minggu, ya. Banyak saya rasa program-program yang telah pelajar ikuti. Dan ingat balik apakah program-program tersebut dan kena pasti sama ada program itu adalah program akademik ataupun program bukan akademik. Jadi sekiranya program tersebut adalah program akademik, pelajar listkan di sini. Kalau lebih daripada 3, tambahlah sahaja. Dan kalau kata ia bukan akademik, pelajar akan masuk dalam platform yang satu lagi. Dan nyatakan maklumat, pengetahuan dan pengalaman yang dapat pelajar perolehi melalui program tersebut. Kita nak ambil maklumat ini kerana kita nak tahu pelajar mengikuti dengan bersungguh ataupun hanya sekadar jasad saja wujud. Tetapi kepala dah melayang ke lain. Kan? Kita nak tahu kalau pelajar betul-betul mempunyai kesungguhan, minat dan memang suka mengikuti program tersebut, pelajar dapat menceritakan apakah kebaikan dan juga manfaat daripada program tersebut. Seterusnya, berikanlah kami cadangan-cadangan, ya, sekiranya pelajar ada cadangan untuk mengikuti program-program tertentu yang mungkin belum lagi diadakan di politeknik, so bolehlah bagi cadangan untuk program-program itu dibuat pada masa-masa akan datang. Seterusnya adalah ulasan peribadi berkaitan faedah dan juga manfaat, ya. Setelah kita mengikuti program tersebut, berikanlah orang kata kata-kata penutup. Adakah program tersebut sangat menarik, sangat bagus, perlulah diadakan setiap semester ataupun sebagainya, ya. Okey, kalau tadi kita dah pergi kepada aktiviti akademik, seterusnya kita pergi kepada aktiviti bukan akademik. Sama seperti aktiviti akademik tadi, kita isikan berkaitan dengan apakah program bukan akademik yang pernah kita sertai. Kedua, apakah maklumat, pengetahuan atau pengalaman yang diperolehi melalui program tersebut. Dan juga cadangan, apakah program-program bukan akademik yang pelajar-pelajar rasa wajar diadakan di politeknik. Dan akhir sekali, berikan ulasan peribadi berkaitan faedah dan manfaat yang dapat diperolehi daripada program itu tadi. Okey, seterusnya kita meneruskan kita punya mind diary ini kepada tajuk idola. Saya pasti dalam setiap perjuangan kita, dalam kesungguhan kita untuk menuntut ilmu ini, sudah pastilah ada seseorang yang menjadi ikutan kita ataupun menjadi rujukan kita yang kita anggap sebagai idola ataupun sumber inspirasi untuk menyemarakkan semangat kita untuk lebih berusaha. Jadi kena pasti idola pelajar. Siapakah dia? Mungkin ibu bapa, mungkin ahli sukan, mungkin juga orang-orang seni ataupun ahli sejarawan maupun agamawan. Pelajar-pelajar bebas untuk memilih siapakah idola atau sumber inspirasi kerana setiap idola dan sumber inspirasi yang dipilih mempunyai kriteria-kriteria yang sangat baik bagi pandangan pelajar dan kita menerima segalanya, ya, tanpa ada bangkangan. Jadi listkan di sini apakah maklumat peribadi yang pelajar-pelajar tahu mengenai idola tersebut dan kalau boleh, ya, letaklah gambar supaya orang lain juga dapat mengenali idola pada pelajar. Okey, seterusnya nyatakan kenapakah idola itu dijadikan sumber inspirasi dan bagaimanakah pelajar dapat sehebat inspirasi itu.
Kalau katakan kita punya idola itu adalah seorang profesor, bagaimanakah kita dapat bersaing secara sihat bersama dengan idola kita? Jadi kita kena belajar bersungguh-sungguhlah. Habis diploma, sambung degree, sambung master, sambung PhD dan akhirnya cuba bersungguh-sungguh untuk mendapat title profesor. Jadi nyatakan bagaimanakah pelajar boleh menjadi sehebat inspirasi. Okey, seterusnya daripada idola pelajar-pelajar tersebut, apakah nilai-nilai yang baik, cemerlang dan positif yang boleh diserapkan dalam diri para pelajar untuk menjadi inspirasi kepada orang lain? Bolehkah para pelajar share di sini? Ya, apakah sumber inspirasi para pelajar ini mampu menjana pemikiran positif dalam diri pelajar? Okey, kita telah pun berakhir dengan idola, kita menuju ke penghujungnya iaitu lagu motivasi diri. Kita nak ceria-ceriakan suasana kita, kita bermula dengan begitu banyak perkongsian-perkongsian berkaitan dengan motivasi untuk kebaikan diri kita. Jadi kita ceriakan diri dengan memilih lagu motivasi diri yang para pelajar rasa dapat membantu menaikkan aura positif dalam diri pelajar apabila mendengar lagu tersebut. Kemungkinan daripada liriknya yang sangat hebat, ya, sangat menusuk jiwa pelajar, ataupun kemungkinan daripada susunan muziknya yang begitu menyemarak, yang mampu menyala semangat pelajar untuk berjuang tanpa henti. Jadi pilihlah satu lagu motivasi, ya, yang boleh dijadikan motivasi. Bukan lagu motivasi, ya, nanti ada cari lagu motivasi. Lagu yang para pelajar rasa boleh dijadikan motivasi. Mungkin daripada segi lirik, mungkin daripada segi penyanyinya, mungkin daripada segi muziknya, ataupun mungkin daripada segi masyarakat yang mendengarnya. Jadi pilih satu lagu tersebut, ya, nyatakan siapakah penyanyinya, dan juga sertakan sekali lirik lagu tersebut supaya dapat menjadi aspirasi kepada orang lain, ya. Dan tidak lupa juga para pelajar perlu adakan audio supaya kita boleh dengar lagu yang dipilih oleh para pelajar. Dan ini saya ambil contoh lagu Gemilang. Jadi kita dengarkan bersama-sama dan hayati setiap baik kata dalam lagu Gemilang di mana ianya menunjukkan bahawa kita semua boleh berjaya. Walaupun pelbagai cabaran yang berdatang, dapat kita hadapi dengan tenang. Kita dengarkan lagu Gemilang bersama-sama. 1, 2, 3.
akhirnya kita sampai ke penghujung. Terima kasih kepada para pelajar yang mengikuti bengkel transformasi ini bermula daripada awal tadi sehinggalah ke akhirnya, dan saya mengharapkan para pelajar dapat mempraktikkan mind diary ini. Selepas ini, para pelajar jangan lupa siapkan aktiviti-aktiviti yang diberikan melalui Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan modul inspirasi diri saya. Yang pertama adalah biodata saya. Nama saya Nur Iman Haikal bin Norisa atau dikenali sebagai Iman. Nombor pendaftaran saya adalah 06 DTP 19F 2003. Saya mengambil program diploma teknologi pembuatan di Jabatan Mekanikal di Politeknik Kodisen. Seterusnya adalah matlamat dan impian saya. Yang pertama adalah matlamat saya dalam Politeknik adalah sentiasa melibatkan diri dalam apa jua program dan aktiviti yang dianjurkan oleh pihak Politeknik. Yang kedua, dapat bersaing secara sihat dengan pelajar-pelajar yang lain. Dan yang ketiga, dapat menimba ilmu dan pengetahuan untuk digunakan ketika sudah mempunyai kerjaya. Baiklah, matlamat saya di IMKS semester 1 adalah matlamat dalam akademik, memperolehi pointer 3.5 dan ke atas, tidak carry subjek semester 1 hingga ke semester berikutnya. Matlamat kerjaya saya adalah dapat memberikan sepenuhnya kemahiran dan tunjuk ajar di tempat kerja, dapat menjadi seorang yang berwawasan, dan matlamat kehidupan saya adalah dapat meringankan beban kedua ibu bapa saya, dapat memperolehi kehidupan yang lebih baik. Okey, matlamat saya IMKS semester 2 pula adalah matlamat akademik, memperolehi pointer 3.5 dan ke atas, menyertai kelab keusahawanan. Matlamat kerjaya saya pula adalah belajar tentang sesuatu yang baru seperti berniaga, sentiasa memberikan prestasi yang baik ketika bekerja. Matlamat kehidupan saya pula adalah dapat menyimpan wang secara terurus, target untuk membeli rumah ketika umur 25 tahun. Okay. SWOT saya semester 1 adalah kekuatan seorang yang bijak menyelesaikan masalah. Contohnya dapat bekerjasama dalam berkumpulan. Kelemahan saya pula adalah seorang yang kelam kabut. So saya kena mencuba untuk menjadi seorang yang tenang. Peluang pula adalah saya tidak faham sesuatu yang diajar ketika kuliah. Peluang saya adalah berjumpa dengan pensyarah jika tidak faham sesuatu perkara. Ancaman pula adalah mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Saya pula akan menasihati mereka dengan baik. SWOT saya semester 2 pula adalah kekuatan bijak menguruskan masa, dapat membagi masa untuk belajar dan beriadah. Kelemahan saya pula adalah lemah dalam subjek matematik. Jadi saya akan membanyakkan latihan dan nota untuk memperbaikinya. Peluang pula menyertai kelab keusahawanan. Dengan peluang itu saya dapat mempelajari langkah-langkah untuk memulakan sesuatu perniagaan. Ancaman pula adalah sering tidur lambat. So saya akan menghadapnya dengan set waktu tidur yang ideal. Apakah target HPNM saya dan apakah HPNM dan HPNM saya yang saya perolehi? Semester 1 saya dah target 3.5 sahaja. PNM yang dicapai adalah 3.7 dan HPNM yang dicapai adalah 3.7 keseluruhannya. Semester 2 pula saya target PNM saya adalah 3.7, tetapi PNM saya belum dicapai kerana saya masih di semester 2. Program akademik semester 1. Okey, ini merupakan program yang saya
senaraikan yang patut saya sertai. Yang pertama adalah program yang saya telah sertai adalah program MIND. Yang kedua, pengetahuan yang saya dapat dalam program tersebut adalah dapat mengetahui bidang yang sesuai dengan diri kita. Okey, saya yang ketiga pula, cadangan saya untuk tambahan program adalah program jati diri. Ulasan saya supaya dapat memperbaiki segala kelemahan dalam diri kita. Okey, yang kedua, program akademik semester 2 saya. Program yang setelah saya ikuti adalah program penasihatan akademik. Apa yang saya peroleh maklumat dan pengetahuan adalah dapat menentukan hala tuju dengan hala tuju yang lebih cerah. Cadangan saya dalam program untuk tambahan program adalah program sahsia diri. Ulasan saya pula adalah dapat mendengar nasihat dari yang pakar dalam merubah kehidupan kita. Okey, program bukan akademik pula semester 1 adalah program yang telah saya sertai adalah Karnival Hari Keusahawanan. Pengetahuan dan pengalaman saya adalah dapat mempelajari perkara asas dalam perniagaan. Cadangan program pertambahan saya adalah program landscape dan keceriaan, di mana ulasan saya dapat melihat usahawan berniaga. Program akademik semester 2. Okey, yang kedua saya telah sertai adalah Explorance, iaitu dapat memupuk sifat jati diri kita. Cadangan saya yang perlu ditambah adalah program lawatan sambil belajar. Okey, ulasan saya pada program Explorance adalah dapat mengenal kebolehan diri sendiri. Okey, berikut merupakan inspirasi saya, iaitu nama inspirasi saya adalah Syamira bin Muhammad, iaitu seperti yang anda kenal adalah Syuaib Sepahtu. Okey, profil dia adalah beliau berusia 36 tahun dan lahir pada 12 September 1984 di Parit Buntar, Perak. Merupakan bapa kepada 3 orang anak. Kerjaya beliau merupakan seorang pelakon, pelawak, penyampai radio dan juga pemilik kedai Bumblebee yang terletak di Shah Alam. Kehebatan dan nilai positif inspirasi saya ni adalah beliau seorang yang rajin berdikari dan tidak pernah mengenal erti putus asa dalam melakukan sesuatu. Bagaimana saya boleh menjadi sehebat inspirasi saya? Saya akan terapkan sifat berdikari, rajin, amanah dan sikap tidak pernah putus asa. Apakah nilai-nilai baik, cemerlang dan positif dalam inspirasi saya yang boleh diserap dalam diri saya dan menjadi inspirasi kepada orang lain? Okey, dengan sifatnya yang boleh berdikari dengan sendirinya dan juga seorang yang bersikap tidak pernah putus asa, dapat memberi kesedaran untuk menjadi lebih baik dari sebelum ini dan sedikit sebanyak juga boleh menjadi inspirasi kepada orang lain. Okey, berikut merupakan lagu versus diri saya. Okey, saya memilih lagu Bangun dari Aman Ra. Okey, kalau kita baca lirik lagu ini, kita dapati bahawa Aman Ra ni menulis lirik ini berkaitan dengan dirinya, di mana beliau merupakan seorang remaja yang duduk di sebuah flat, di mana flat merupakan tempat orang-orang biasa dalam masyarakat kita. Di mana beliau menunjukkan bahawa orang duduk di rumah flat juga boleh berjaya. Maksud beliau adalah kita jangan sentiasa merendah diri, kita kena sentiasa perbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik. Seterusnya adalah kuadran COVID saya. Semester 1, kuadran yang penting dan segera saya adalah test, quiz, presentation dan amali. Dan penting yang tidak segera adalah membuat latihan dan membuat nota ringkas. Tidak penting dan segera adalah bermain bola sepak, keluar bersama rakan-rakan. Dan tidak penting dan tidak segera adalah bermain game serta menonton filem. Kuadran COVID semester 2 saya pula adalah yang penting seperti biasa, test, quiz, presentation dan amali.
Tidak segera tetapi penting pula adalah perjumpaan kelab keusahawanan, membuat latihan dan membuat nota. Tidak penting tetapi segera, bermain pingpong serta chatting. Kuadran 4, tidak segera tetapi dan juga tidak penting, bermain permainan komputer, bercuti dengan kawan-kawan. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini saya bincangkan atau bercerita tentang modul inspirasi saya. Jadi, seterusnya adalah pengenalan diri saya. Saya adalah nama saya Nur Syahira binti Abdul Rahim. Nama panggilan, tak nama, Syira. Biasa kakak panggil Syira. Dekat rumah, biasa kakak. Sebab saya sebelum daripada orang beradik. Nah, selain itu, keluarga ada juga panggil nama saya Siti. So, di sini kembali pada data saya. Nombor pendaftaran 06/19F2001. Program saya mengambil program Diploma Teknologi Pembuatan Mechanical Engineering. Nombor telefon saya 01174107. Boleh kan? WhatsApp pun boleh juga. Dan email saya nurshirahim@gmail.com. Saya mengambil ataupun saya yang pelajaran saya di Politeknik Port Dickson Negeri Sembilan. Dan penasihat akademik saya Puan Sofa. Sekian. Untuk yang seterusnya, matlamat dan impian saya semasa saya berada di teknik. So, dari segi disiplin saya ingin mengukur diri saya ataupun saya ingin mendisiplinkan diri saya supaya menjadi pelajar yang lebih amanah dengan menjalankan tugasan yang diberikan oleh pensyarah melalui titik dan waktu. So, saya menggunakan komitmen yang tinggi. Saya perlu dan wajib saya supaya dapat mendisiplinkan diri saya. So, matlamat yang kedua, rajin menjalankan tugasan yang diberikan. Tak kisahlah sama ada tugasan itu adalah daripada pensyarah atau tugasan tambahan sendiri yang perlu saya cari. Itu pun untuk memberi manfaat kepada saya supaya saya lebih memahami subjek-subjek dan matlamat saya ketiga adalah amanah. Menjalankan amanah yang diberikan dengan belajar bersungguh-sungguh. Slide 3. Matlamat saya dengan IMQS semester 1. Matlamat saya terhadap akademik. Lulus untuk semua subjek dan mendapat pointer 3.0 ke atas. Tidak membazir wang dengan mengulang semua subjek pelajaran. Jadi, selamat yang kedua terhadap penjagaan. Mampu memberikan komitmen yang maksimum terhadap pekerjaan yang disebut. Menjadi salah seorang pekerja yang bernilai. Jadi matlamat saya terhadap kehidupan saya menjadi model untuk adik-adik. Mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga saya. Seperti yang saya cakap, saya anak sulung daripada jadinya amat inginkan ataupun terlalu meletak harapan kita jadi
saya untuk menjadi model atau dorongan kepada adik-adik saya. Matlamat saya dengan IMKS semester 2, menstabilkan diri antara bidang kurikulum dan akademik, mendapat pekerjaan yang diidamkan, mampu mengubah gaya hidup, tiada hutang dan hidup stabil. Daripada semester 2, sekarang kita terkenal dengan penyakit COVID dan kita terjejas dengan wabak COVID-19. Jadi sesi pembelajaran tak dapat dilakukan dengan secara bertemu muka, secara bersua muka. Jadi terpaksa melakukan secara online. Jadi saya perlu imbangkan antara kurikulum dengan akademik. Kurikulum daripada atas talian dan akademik pada atas talian macam saya siapkan diri saya dengan menstabilkan diri supaya saya dapat capai. Jadi sekiranya saya dapat poin tinggi, saya dapat pekerjaan yang didapatkan dan mampu mengubah gaya hidup, jadi tiada hutang dan hidup stabil. SWOT saya untuk semester 1, SWOT kekuatan. Jadi untuk semester 1 kekuatan saya untuk semester 1 saya tidak ada alasan untuk kelas sebab saya duduk di dalam kawasan akademik, so tiada alasan untuk datang ke kelas. Beri nasihat untuk kawan-kawan yang so untuk kekuatan bagi saya lah. Saya sangat suka memberi nasihat kepada kawan-kawan saya. Dan kelemahan dalam diri saya kurang bergaul. Sekiranya saya kenal seorang tu dan saya selesa, saya dan kelemahan lain sebabkan saya ambil jurusan lelaki atau bidang lelaki dan saya masuk ke semester 2 saya sini saya. Jadi rakan-rakan perempuan terutama saya tak ada rakan perempuan sekelas, jadi saya tiada rakan kongsi untuk masalah yang saya lakukan. Jadinya banyak tugasan yang saya lakukan kawan-kawan kelas lelaki jadi masalah sebab saya tak mampu untuk bergaul dengan orang. Saya malas jadi saya buat sendiri bergaul ada masa, so saya ada batas antara dia untuk membataskan saya untuk bergaul. Ini saya mulai berpeluang ketika saya berada di Politek semester 1, saya ambil peluang dengan bertanya dan bersyarat ancaman bagi saya untuk semester 1 berkumpulan dengan rakan yang bermasalah, kontak kelas, tidak menyiapkan tugasan, sport saya semasa semester kedua. Jadi sebab kita belajar online, saya belajar online, saya dan rakan-rakan belajar online. Jadi kekuatan saya dapat motivasikan diri saya dengan keluarga. Dengan keluarga saya berada dekat saya, saya jadi kekuatan saya. Sekiranya macam kalau saya patah semangat, jadi keluarga masih dekat dan saya masih boleh bergaul macam bagi
yang kelemahan saya untuk semester 2 ni, kurang bagikan tugasan rumah dengan tugasan syarak masuk. Itu pada saya lah. Jadi yang peluang bagi saya untuk semester kedua ni adalah mampu untuk mempelajari pelajaran baru dengan sesi pembelajaran online. So, dengan pembelajaran online ni saya dapat lebih banyak belajar daripada sistem baru. Kalau dulunya tak reti main komputer, tak reti nak buka itu, tak reti nak buka web, tak reti nak tu mesti nak ada pertolongan daripada orang. Sekarang saya belajar diri sendiri, kena buat sendiri. So dekat situ saya ada peluang untuk cuba dengan sendiri. Dan ancaman yang saya dapat daripada belajar online ni ataupun ancaman yang saya dapat daripada semester 2 adalah kurang mendapat sambungan data, pembelajaran menjadi semakin sukar ataupun kurang jelas. Kekurangan mendapat sambungan data ni biasanya saya dapat bila lepas hujan ataupun bila terlalu banyak kita guna data, jadinya kena guna terlalu banyak duit. So ancaman bagi saya adalah duit, sebab ada kalanya saya ada duit, ada kalanya tak ada duit. So itu ancaman juga lah bagi saya. So pembelajaran online ni sebabkan kita tak belajar secara berhadapan, jadi saya jadi semakin kurang faham tentang apa yang dibincangkan. Tapi masih boleh faham kiranya apa yang dibincangkan tu diulang dua kali ataupun lebih. Target PNM saya, so untuk semester 1 saya target PNM saya 3.0. Sebenarnya kurang lagi 2.8 sebab saya tak yakin dengan itu. Tapi saya letak target, tapi dekat-dekat dengan exam ataupun final exam tu saya yakin dan saya letak target saya tinggi sedikit 3.0. Dan saya capai target PNM 3.2 saja. 3.2 HPNM pun saya dapat 3.2. So untuk semester 3 ni saya target juga, buat masa sekarang saya target juga 3.0 dan mungkin akan datang saya target lebih sikit macam 3.0. Program akademik semester 1 semua program akademik seperti khusus, bagian seminar atau program kedua yang saya start. Jadi untuk semester 1 saya ada program sosial media dekat catatan maklumat pengetahuan pengenalan telah diperlukan tersebut. Saya dapat catatkan dengan memupuk jadi diri daripada hadis suara itu sendiri. Jadi diri untuk sabar dan untuk teruskan berjuang. Dan ketiga, program tambahan yang sepatutnya saya ambil, program team mindset. So sekarang ni kita baru melangkah ke arah ataupun alam baru. Jadi remaja kurang mendapat perhatian ataupun kurang mendapat pendedahan tentang diri sendiri untuk ke alam yang lebih, ke alam baru. So yang keempat, ulasan peribadi berkaitan faedah dan manfaat yang dikeluarkan dari program tersebut. Daripada ulasan daripada program tersebut lah saya dapat mengubah cara berfikir
pemikiran seorang remaja untuk menjadi lebih matang dalam ilmu. Yang seterusnya, program akademik untuk semester 2. Jadi daripada sekarang saya ada sertai program kepimpinan pelajar cemerlang, dan maklumat yang dapat saya cakapkan adalah bagaimana cara dan rutin harian yang mampu mengubah seorang pelajar untuk cemerlang. Jadi untuk cara seorang pelajar itu sendiri menyemerlangkan diri sendiri ataupun membawa diri sendiri ke arah yang lebih cemerlang, cara seorang pelajar sendiri. Dan saya cadangkan program tambahan adalah program mencari diri, mengenal diri sendiri, mengenal kelebihan diri sendiri. Jadi dengan mengenal diri sendiri itu kita dapat mengenal pasti bakat-bakat yang terpendam, apa yang sebenarnya kita minat dan apa sebenarnya kita tidak minat. Dan dari situ kita dapat manfaatnya juga. Seterusnya, program bukan akademik. So bagi program bukan akademik, suatu semester 1, program bukan akademik yang saya juga adalah khusus permakahan bola tampar. Catatannya cara pemakahan itu yang cadangan tambahan, saya cadangkan seminar pemakahan antarabangsa. Jadi dari situ saya dapat berkomunikasi dengan pemain dan pengurus kumpulan dengan baik tanpa mengakibatkan pergaduhan. Seterusnya, program akademik semester 2. Program akademik semester 2, saya ada pergi hiking untuk program hiking. Jadi catatan kat situ pengetahuan ataupun pengalaman yang saya dapat daripada hiking ni koordinasi badan ketika berada di tempat hiking. Jadi ada orang yang adanya plus 8 kita dekat tempat hiking siapa sebenarnya menggunakan pendakian semasa mendaki ataupun setelah sampai di puncak. Program tambahan yang saya cadangkan, program gunung ataupun bukit tinggi Malaysia, dapat melihatkan kekuatan dan membantu merangsang inspirasi saya. Dalam gambar nampak saya sendiri. Nama saya adalah Noraita binti Mustafa. Ibu saya merupakan seorang suri rumah sepenuh Mesir dan mempunyai 4 orang anak, dan beliau mempunyai 9 orang adik-beradik dan lahir di hospital Jenazah Pahang. Kehebatan beliau dan nilai positif beliau yang menyebabkan beliau menjadi inspirasi kepada saya adalah kerana beliau seorang yang berdikari, cekap, teliti dalam melaksanakan setiap aturan hidup, tenang dan juga seorang yang sangat-sangat penyayang. Yang kedua, inspirasi saya contohi dengan bagaimana saya boleh contoh saya buat inspirasi saya buat mak saya. Dengan saya cakap perlu memupukkan diri saya. Saya cakap teliti, berdikari, tenang, sabar dan takkan hati dalam diri seseorang sekiranya sikap dan menjawab dalam diri yang tipis. Maka saya akan lebih mengikuti sikap dan inspirasi saya supaya saya juga mampu menerapkan sikap dan nilai yang baik dalam diri saya. Apakah nilai-nilai baik cemerlang dan positif dalam inspirasi saya?
boleh diserapkan dalam diri saya untuk menjadi inspirasi kepada orang lain. Nilai-nilai baiknya adalah sabar. Sabar ni tak semua mampu sabar. Hidup seorang kena rasa sabar yang bersempurna. Dan seterusnya, sekarang ni lagu versus saya. Dan saya pilih lagu All Time Low daripada John Villier. Mari dengar. It's the same old shit, I'm feeling low again. Kuadran Convey semester 1 yang penting dan segera saya buat kuadran 1 adalah ujian quiz dan presentation daripada subjek-subjek yang saya ambil. Dan kuadran kedua yang tidak segera ataupun dia penting tapi tidak terlalu awal adalah latihan tambahan, buat nota minda, cakap alih dan latihan bola tampar untuk MSP. Itu bagi saya untuk semester 1 yang penting. Dan yang tak penting jatuh pada kuadran ketiga, bersembang dengan rakan-rakan, borak-borak dan keluar bersia-sia selama tambahan berlebihan. Kuadran keempat yang tidak segera adalah bermain komputer dan tidur lebih masa. Kuadran Convey semester 2 semester 2. So yang penting untuk kuadran pertama adalah ujian, quiz, presentation, tugasan pensyarah ataupun assignment. Kuadran ketiga yang tidak segera, kuadran kedua yang tidak segera. Yang penting adalah membuat latihan, membuat nota, latihan bola tampar waktu kelab ataupun MSP. Yang tidak penting, kuadran ketiga segera
panggilan telefon, keluar bersia-sia, latihan kelab luar seperti hiking, dan terakhir membeli lah. Pelajaran keempat yang tidak segera adalah melayari internet, tidak lebih masa dan melayari media sosial. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Syukur Alhamdulillah, kita telah pun sampai ke penghujung blanket ini. Segala harapan saya agar segala perkongsian yang diberikan dalam blanket ini dapat memberi manfaat dan panduan kepada pelajar dalam meneruskan pengajian di Politeknik. Segala cabaran dan rintangan, ambillah ia sebagai satu proses pembelajaran dan peluang untuk pelajar memperbaiki kehidupan ke tahap yang lebih baik. Akhir kata, sebelum kita menutup tirai, setelah saya nak ingatkan sekali lagi bahawa para pelajar dihendaki melengkapkan aktiviti-aktiviti yang diberikan, di mana di antara aktiviti tersebut adalah berkaitan dengan maklumat diri dan juga akademik pelajar serta Mind Diary. Mind Diary adalah merupakan pengisian mengenai pengajian pelajar sepanjang satu semester di Politeknik. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.